Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Asha. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan matematik tingkatan 4, iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, sebelum kita masuk kepada ketaksamaan linear, kita akan ulang kaji semula beberapa simbol yang telah kita pelajari pada tingkatan 1, iaitu simbol lebih kecil daripada, yang kedua simbol lebih besar daripada, yang ketiga simbol lebih kecil dan sama dengan, dan yang keempat simbol lebih besar dan sama dengan. Okey, bagaimana kita mahu mengingati simbol ini? Okey, saya bagi contoh. Okey, untuk lebih kecil, cuba kita letakkan satu garis lurus di hadapan, yang mana dia akan membentuk satu huruf K, iaitu merujuk pada lebih kecil daripada. Okey, manakala yang kedua lebih besar daripada. Okey, bagaimana kita nak mengingati ialah dengan kita meletakkan satu palang ataupun satu garis lurus di hadapan simbol ini yang akan membentuk satu huruf B, yang mana merujuk kepada lebih besar daripada. Okey, itu cara mudah untuk kita mengingati simbol ini. Okey, seterusnya. Okey, bila kamu nampak nombor ini 80, okey, apa yang kamu fikirkan? Kita akan fikirkan iaitu had laju, ataupun bila kita bawa kenderaan, bila nampak sahaja nombor ni, kita akan perlahankan kenderaan. Okey, dalam ketaksamaan kita akan tulis X lebih kecil dan sama dengan 80. Bermaksud kita tak boleh bawa kereta laju ataupun melebihi had yang ditetapkan. Kalau di sini 80. Okey. Jadi sini juga saya sertakan 4 garis nombor yang mana merujuk kepada, yang pertama, X lebih besar daripada 2. Bermaksud daripada 2, di mana kita nampak ini ialah simbol lebih besar daripada 2. Okey, kita akan letakkan satu bulatan kosong. Satu bulatan kosong lebih besar, kita akan tarik atau bawa garisan tu hingga ke lebih besar, hingga ke garis yang hujung, yang nombor 7. Okey, yang kedua kita nampak pula X lebih kecil daripada 14. Di sini kita akan letakkan X ataupun satu penanda di 14 merujuk kepada X lebih kecil, iaitu satu bulatan kosong, dan disebabkan lebih kecil kita akan bawa ke sebelah kiri. Okey, seterusnya X lebih besar dan sama dengan negatif 3. Okey, kita akan letak satu titik penuh. Kalau di atas tadi titik kosong, okey, ataupun bulatan kosong, sekarang kita akan letakkan satu bulatan penuh, bulatan hitam di negatif 3, dan kita akan pergi ke sebelah kanan. Okey, sebelah kanan. Yang seterusnya X lebih kecil dan sama dengan 2. Okey, kita letakkan satu bulatan hitam di nombor 2 dan kita akan bawakan dia ke sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Sebab dia lebih kecil. Okey, ingat di sini, jika lebih besar kita akan bawa anak panah ke sebelah kanan, manakala lebih kecil kita bawa ke sebelah kiri. Okey, di sini saya tunjukkan beberapa ataupun penyelesaian bagi satu persoalan. Okey, saya bacakan. Taufik ingin membeli beberapa buah buku rujukan dan buku latihan semasa pameran buku diadakan. Taufik mendapati harga sebuah buku rujukan ialah RM14 dan harga sebuah buku latihan ialah RM9. Amount maksimum yang boleh dibelanjakan oleh Taufik ialah RM100. Okey, di sini soalan minta wakilkan situasi di atas dalam bentuk persamaan linear yang sesuai. Okey, kita tengok pada penyelesaian yang telah ditunjukkan. Okey, di sini kita akan tulis dulu X yang mewakili buku rujukan dan Y mewakili buku latihan. Okey, jadi RM14 merujuk kepada buku rujukan dan RM9 merujuk kepada buku latihan. Okey, di sini kita akan gunakan
simbol lebih kecil dan sama dengan 100. Yang mana Taufik ada duit 100 dan mahu membayar kedua-duanya. Jadi simbol yang digunakan ialah mungkin harga buku tu kurang ataupun sama dengan 100. Okey, jadi ketaksamaan lain yang kita boleh tulis ialah 14X lebih kecil atau sama dengan 100 tolak 9Y. Okey, di dalam menulis ketaksamaan, kita tidak perlu menulis simbol ataupun unit yang ada dalam nombor itu. Hanya sekadar menulis nombor sahaja dan huruf yang diwakili oleh suatu benda yang kita hendak wakilkan. Contohnya macam sebelum ni, X mewakili buku rujukan dan Y mewakili buku latihan. Okay, kita juga boleh menggunakan huruf selain X dan Y, contohnya E, B dan sebagainya. Okay, ulang kaji rumus. Okay, ingat lagi, kita pernah belajar berkaitan dengan garis lurus dan bentuk arm bagi garis lurus ialah Y sama dengan MX tambah C, yang mana M merujuk kepada kecerunan dan C merujuk kepada pintasan Y. Okey, di dalam ketaksamaan juga kita akan gunakan rumus ini. Okey, dalam mengenali beberapa garis yang terdapat dalam ketaksamaan. Okey, kita akan menggunakan simbol lebih kecil dan sama dengan, dan simbol lebih besar dan sama dengan. Okey, simbol ini diwakili dengan garis yang dipanggil sebagai garis padu. Ataupun kita boleh lihat di dalam rajah, satu garis lurus, satu garis yang lurus. Okey, dipanggil sebagai garis padu yang hanya digunakan ketika menggunakan simbol lebih kecil dan sama dengan, dan satu lagi simbol lebih besar dan sama dengan. Okey, yang kedua, untuk simbol lebih kecil dan lebih besar diwakili dengan garis yang dipanggil sebagai garis sempang ataupun garis putus-putus. Okey, kita lihat di dalam rajah ataupun dalam graf, ada terdapat satu garis putus-putus. Okey, hanya simbol yang bertanda lebih kecil dan simbol bertanda lebih besar sahaja kita akan gunakan garis ini. Okey, seterusnya ketaksamaan dalam satah catus. Okey, di sini ada 4 satah catus yang mana merujuk kepada rantau atas dan bawah dengan menggunakan rumus bagi garis lurus. Okey, baik, saya rumuskan di sini. Kita lihat gambar rajah yang pertama, garisnya menghala ke atas seperti tangga. Okey, jika tangga naik ke atas, simbol yang kita akan gunakan untuk sebelah atas ialah lebih besar dan sama dengan, manakala yang bawah lebih kecil dan sama dengan. Okey, kita tengok yang kedua pula. Okey, nampak garisnya ke bawah. Okey, garisnya ke bawah. Okey, ke bawah ataupun kita bayangkan kita menuruni tangga ataupun bukit. Kecerunannya akan menjadi negatif. Okey, jadi kita faham di sini apabila kecerunan negatif menunjukkan bahawa semakin lama kita akan semakin ke bawah. Okey, ini menunjukkan kepada satah catus yang kedua. Okey, yang ketiga pula. Yang ketiga dan keempat pula, tiada berlaku kecerunan, yang hanya adalah paksi Y dan paksi X. Bagaimana kita nak mengingati? Simbol yang lebih besar dan sama dengan mestilah semuanya berada di sebelah kanan ataupun atas. Manakala rantau di sebelah kiri dan sebelah bawah akan merujuk kepada simbol lebih kecil dan sama dengan. Okey, di sini saya sertakan contoh penyelesaian. Okey, dalam soalan ini diberi persamaan linear Y sama dengan negatif 3X tambah 6 tanpa menggunakan graf garis lurus. Tentukan titik yang memuaskan Y sama dengan negatif 3X tambah 6, Y lebih besar negatif 3X tambah 6 ataupun Y lebih kecil negatif 3X tambah 6. Diberikan satu soalan iaitu 2, 5, yang mana dalam keadaan koordinat X-nya ialah 2 dan koordinat Y-nya ialah 5. Okey, di sini kita akan buat satu table ataupun satu jadual yang mana kita susunkan sebelum sama dengan. Kita letak dulu di satu bahagian jadual itu, iaitu di sebelah kiri,
huruf Y dan di sebelah kanan merujuk kepada nombor selepas sama dengan, iaitu negatif 3x tambah 6. Okey, jadi dengan menggunakan koordinat yang diberi iaitu 5, kita letakkan di bahagian yang selari dengan Y. Dan di bahagian kanan pula, kita salin semula koordinat ataupun persamaan yang ada sebelum ini, tetapi kita gantikan nilai X dengan koordinat X, iaitu yang sudah diberikan, iaitu nombor 2. Okey, di sini kita akan darabkan negatif 3 darab 2 tambah 6. Jawapannya ialah kosong. Di sini kita boleh membandingkan sebelah kanan dan sebelah kiri, iaitu kita akan membandingkan nilai, iaitu 5 lebih besar daripada kosong. Okey, maka titik 25 memuaskan Y lebih besar daripada negatif 3x tambah 6. Okey, saya harap kamu faham dengan penerangan yang saya berikan. Dan sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.